Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Puan Nabilah binti Ahmad Iskandar. Saya adalah penyelaras TS25 Sekolah Kebangsaan Kuala Ketil. Hari ini saya akan kongsikan tentang mudahnya Padlet untuk guru dalam pelaksanaan PDPC berkesan. Pertama sekali, apa itu Padlet? Padlet adalah papan buletin maya, di mana ia bertujuan untuk membuat sebaran dan makluman kepada orang sekeliling bagi tujuan tertentu. Dan di sekolah, ia digunakan untuk tujuan yang sama, bahkan lebih banyak lagi. Fungsi Padlet sebagai papan buletin maya di sekolah adalah pertama sekali untuk berkongsi maklumat. Dalam PDPC, perkongsian maklumat berlaku apabila guru berkongsi maklumat kepada murid melalui Padlet. Dan murid pula berkongsi maklumat kepada guru melalui tugasan kerja dan hasil kerja mereka melalui Padlet. Selain itu, ia berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan. Antara bahan yang boleh disimpan adalah gambar-gambar, video, link daripada media sosial yang lain dan juga link daripada website. Selain itu, guru dan murid juga boleh berkongsi notis melalui Padlet, di mana guru boleh mendapatkan maklum balas daripada murid melalui Padlet. Tidak lupa juga, Padlet dapat memudahkan guru untuk mempersembahkan evidence kerja secara cepat, di mana guru hanya perlu upload bahan-bahan yang telah diambil gambar ataupun evidence ke dalam Padlet dan boleh dikongsikan kepada sesiapa sahaja. Sebagai guru, bagaimana pula Padlet boleh memudahkan kita? Bagaimana Padlet memudahkan guru? Ia memudahkan guru untuk berkongsi dokumentasi secara interlink, menjadikan tempat penyimpanan evidens pelaksanaan PDP dan juga menjadi tempat simpanan bahan-bahan guru. Melalui Padlet, guru boleh berkongsi dokumentasi secara interlink, di mana bahan boleh di-link terus ke mana-mana laman web atau link yang ada seperti ke laman media sosial seperti YouTube dan ke laman web yang lain. Caranya amat mudah. Hanya perlu klik dan paste link yang kita mahukan seperti di gambar. Selain itu, ia juga menjadi evidens pelaksanaan aktiviti PDP guru, di mana semua bahan dokumentasi PDP boleh disimpan dalam Padlet dalam bentuk gambar maupun dokumen. Ia menjimatkan masa dan juga kos. Seperti di atas, kita boleh simpan semua benda dekat dalam Padlet, gambar, dokumen maupun komen-komen daripada waris. Dan yang ketiga, Padlet amat berguna untuk simpanan bahan. Contohnya bahan-bahan dari pihak KPM, JPN, PPD dan sekolah boleh disimpan di satu tempat. Ini termasuk bahan rujukan guru untuk PDP dan perkembangan profesional. Contoh penyimpanan boleh dilihat seperti di gambar. Semua benda kita boleh simpan di dalam Padlet. Ia amat mudah dan cepat. Di sini saya akan kongsikan perbezaan sebelum dan selepas Padlet dalam PDPC dan kemudahan guru. Sebelum Padlet, kita perlu print banyak kertas. Ini bermaksud kita perlu menggunakan kertas yang banyak dan ink yang banyak untuk menghasilkan bahan ataupun dokumen. Tetapi selepas kita menggunakan Padlet, kita hanya perlu simpan bahan dan dokumen di dalam Padlet dan boleh diakses di mana sahaja. Sebelum Padlet, kita mempunyai banyak fail-fail yang sehingga sekarang apabila kita perlu merujuk fail tersebut, kita mempunyai kesusahan dan mempunyai kelelahan untuk merujuk fail-fail tersebut. Tetapi selepas Padlet, kita tidak menggunakan sistem fail keras ataupun fail kertas. Semua bahan berada di dalam Padlet dan berada di dalam section-section di dalam Padlet tersebut. Jadi rujukan menjadi cepat, mudah dan pantas. Sebelum Padlet juga, akses kepada fail-fail dan bahan-bahan guru amat terhad. Ini kerana kita perlu mencari buku ataupun mencari fail ataupun bahan melalui cara luar. Tetapi selepas penggunaan Padlet, akses kepada bahan kegunaan guru adalah inklusif di mana semua boleh akses bahan-bahan tersebut. Dan kita juga tidak nafikan bahawa sebelum penggunaan Padlet, jika perekodan bahan semua mengambil masa kerana kita perlu rekod ataupun ambil gambar, print dan lepas tu letak di dalam fail. Tetapi dengan adanya Padlet, kita dapat menjimatkan masa. Bahan-bahan kita terus ambil gambar ataupun rekod dan upload ke dalam Padlet. Jadi, kita menjimatkan masa dan ia cepat. Dan sebelum penggunaan Padlet, kebanyakan kegunaan bahan adalah secara old school ataupun simpanan secara bahan hard copy. Tetapi selepas penggunaan Padlet, kita boleh menggunakan hybrid learning di mana kita boleh berkongsi bahan kepada murid melalui Padlet. Dan murid ataupun waris boleh akses bahan di mana sahaja.
Tidak lupa juga, Padlet juga mudah diakses. Contohnya, hanya dengan menggunakan QR Code ataupun membuka link, akses untuk aktiviti PDP juga boleh didapati dengan mudah. Seperti di bawah, para hadirin hanya perlu scan QR Code yang tertera untuk akses Padlet PBL Guru. Ianya amat mudah dan cepat. Itu saja perkongsian saya hari ini. Harapnya ia bermanfaat dan berguna untuk semua yang hadir. Terima kasih dan Assalamualaikum.